Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini, Anwar Musa telah mengatakan bahwa ada pemimpin Barisan Nasional UMNO, khususnya UMNO, yang akan keluar UMNO pada 4 Ogos. Hari ini 4 hari bulan Ogos. Dan akhirnya dibocorkan senarai kumpulan pemimpin UMNO yang keluar itu. Saya secara pribadi, saya tertanya-tanyalah kan, siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Anwar Musa yang kononnya pemimpin-pemimpin daripada UMNO, pemimpin besar daripada UMNO, akar umbi daripada UMNO yang dikatakan tak puas hati, yang dikatakan mau meninggalkan UMNO kerana tak berpuas hati dengan kepimpinan Zahid Hamidi dan kononnya menyertai Parti PAS dan Bersatu kerana mahu perubahan dan sebagainya. Rupa-rupanya, malam ini saya nak bongkar kepada anda melalui satu laporan di Berita Malaysia Kini. Rupa-rupanya orang yang mahu keluar UMNO yang didedahkan, yang dikatakan, yang didakwa oleh Anwar Musa ini, rupa-rupanya, hanya saudara mara beliau. Itu kata Alwi. Apa pendapat kamu semua? Rupa-rupanya Anwar Musa yakin sangat ada pemimpin, ada ahli UMNO yang benar-benar nak keluar, siap dengan tariknya diberikannya itu 4 hari bulan Ogos hari ini, kata beliau. Rupa-rupanya menurut Alwi yang keluar itu hanyalah saudara mara Anwar Musa. Jadi makna kata, patutlah dia yakin, patutlah dia sangat berani mendedahkannya. Kerana kata Alwi, itu hanya saudara mara Anwar Musa. Jadi berapa orang kah saudara mara Anwar Musa ini? Dan siapakah mereka? Sila tinggalkan komen anda. BN Kelantan menyifatkan ahli-ahli parti itu yang berhasrat meninggalkan parti dan menyertai Perikatan Nasional hanyalah membabitkan saudara mara bekas ahli Parlimen Ketere Anwar Musa. Setiausaha Barisan Nasional BN Kelantan, Muhammad Alwi C. Ahmad berkata, dia dimaklumkan langkah itu akan dibuat hampir 1,000 ahli dari cawangan UMNO cabang 3 Haji Musa di Ketere. Walaupun ramai yang dikatakan akan keluar, namun cawangan berkenan tidak boleh dibubar kerana ia bidang kuasa Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Kita tengoklah nanti, kata beliau, pengumuman Anwar petang ni. Namun apa yang saya boleh katakan, kumpulan itu adalah saudara mara Anwar Musa. Iaitu anak Anwar Musa, Afiq Amani, yang juga Ketua Pemuda UMNO Ketere dari cawangan sama. Namun masih kekal bersama UMNO. Katanya pada sidang media di Kota Baru hari ini. Rupa-rupanya anak Anwar Musa, Afiq Amani, yang juga Ketua Pemuda UMNO Ketere dari cawangan sama, namun masih kekal bersama UMNO. Terdahulu, Anwar yang juga pengerusi Muafakat Nasional MN dilaporkan akan menjadi tuan rumah kepada Majlis Pengisytiharan keluar parti secara beramai-ramai oleh pemimpin dan ahli UMNO pada hari ini. Majlis berkenaan akan berlangsung di kediaman bekas Setiausaha Agung BN itu di Bukit Marak, Kota Baharu, Kelantan dan dijadual dihadiri Presiden PAS Abdul Hadiawang. Sementara itu, Mad Alwi mengakui langkah itu sedikit sebanyak mengganggu perjalanan parti terutama sepanjang tempoh berkempen pilihan raya PRN ketika ini. Tetapi adatlah, kata beliau, apabila musim begini, suasana seperti ini tidak pelik dan biasa. Tindakan mereka juga tidak bercanggah dengan agama, peraturan negara dan pilihan raya. Jadi kita kena terima dengan hati terbuka kerana sedangkan suami isteri pun boleh bercerai, apatah lagi mereka yang duduk dalam parti, kata beliau. Wah, bagus jugalah komen dia ni kan. Dia berlapang dada, tidak mengambil tidak mengambil kisah sangat sehingga berdendam atau mengeluarkan kata-kata yang pahit ataupun mengisytiharkan mereka dengan pengisytiharan yang pelik-pelik, aneh dan tidak sesuai dengan agama. Jadi inilah yang perlu dicontohi, iaitu berlapang dada. Tukar parti adalah perkara biasa. Sebagai contoh, Dr. Mahathir Mohamad sendiri pun telah menyertai pelbagai parti sejak baru-baru ini. Ia termasuk Parti Pejuang, Parti Bersatu, Parti UMNO dan ialah
Kita pun tahu Mahathir kini antara yang dianggap sebagai katak yang paling banyak lompat parti. Kata beliau lagi, itu normal dan jangan menganggap satu perkara besar sehingga menimbulkan marah dan benci. Katanya yang juga bekas adun Kok Lanas. Saya sangat setuju dengan komen beliau yang terakhir ini, yaitu itu normal berkaitan pindah parti ataupun beralih sokongan. Itu adalah satu perkara yang biasa, kecil, dan tidak perlu menimbulkan perasaan marah dan benci. Nasihat saya kepada kita semua ialah, sepanjang pilihan raya ini, janganlah sampai karena perbezaan pendapat, perbezaan parti yang boleh menyebabkan kerenggangan, sahabat marah, saudara marah, dan sebagainya. Karena harus diingat, apabila orang yang kita pilih itu sudah menang, maka mereka lah yang akan menang. Yang kita di kampung, yang kita di rumah, anak beranak, suami istri, abang ipar, kakak ipar, mentua menantu, dan sebagainya, sepupu-sepupu, macam-macam lah, kawan-kawan, sahabat handai, Anda tetap itu-itu juga. Kalau Anda bergaduh gara-gara seorang calon, dan calon itu pula, malangnya pula adalah calon Chipsmo, yang mana waktu campaign ada di sana 24 jam. Kalau boleh datang ke rumah kita, makan di rumah kita, memasak di rumah kita, tidur di rumah kita, dan macam-macam. Karena begitulah dia coba memancing undi kita, dan kita pula terpengaruh, tertaksub, yang taksubnya luar biasa, bergaduh pula dengan orang lain kerana orang lain tak sehaluan dengan kita. Nanti dia menang, nanti agak-agak nanti kalau Anda dah katalah Anda sampai boleh bergaduh dengan mentua Anda gara-gara perbezaan pendapat, nanti yang akan menerima bahananya itu siapa? Ahli politik itu kah atau diri Anda sendiri? Saya percaya ahli politik itu tetap dengan gajinya, tetap dengan allowance, dan yang paling penting lagi, tetap dengan kehormatannya. Anda pula bagaimana dengan pergaduhan, dengan perselisihan faham dan sebagainya, itu hanya merugikan Anda. Jadi, seperti di awal tadi saya kata, nasihat saya ialah, waktu campaign ini, coba-cobalah fikir, campaign itu paling lama pun sebulan. Tapi hubungan adik-beradik, sepupu-sepupu, rakan-rakan, mentua anak, menantu, dan sebagainya, ia akan berlarutan, ia akan berlanjutan sampai bila-bila. Yang tolong Anda nanti bukan YB. Dan ada seorang rakan saya penganalisis politik, dia kata kalau Anda meninggal dunia nanti, Anda akan dikuburkan oleh siapa? Kata mereka, adakah ahli parti itu ataupun adakah YB itu yang akan menguburkan Anda? Kata beliau, yang akan membacakan Yasin, yang akan membacakan doa, yang akan menguburkan Anda adalah rakan-rakan Anda, sahabat Anda, dan paling penting keluarga Anda. Jadi kenapa nak sampai bergaduh? Kenapa sampai nak timbulkan perasaan marah dan benci, kata beliau. Undilah dengan bijaksana, tapi jangan sampai boleh menyebabkan perpisahan keluarga. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan daripada parti gerakan yang pastinya memberikan tamparan dan juga kejutan kepada parti sekutu mereka, yaitu Parti Perikatan Nasional, PAS, dan juga Bersatu. Kalau selama ini DAP seringkali diserang dengan isu berkaitan judi dan arak, dan juga tentang nombor ekor, kali ini gerakan pula menimbulkan satu pendedahan, pengakuan yang luar biasa. Adakah ini adalah untuk memancing undi? Terpulang pada komen Anda. Gerakan jamin judi arak tak diharamkan di Pulau Pinang jika Perikatan Nasional menang. Bermaksud ini satu perbezaan pendapat dengan parti sekutu mereka, yaitu PAS, berkaitan dengan judi dan arak. Jadi siapa yang kita nak dengar sebenarnya? Dalam Perikatan Nasional ini ada dua pula pendapat yang berbeza, yaitu apabila gerakan menjamin judi arak tak diharamkan di Pulau Pinang jika PN menang. Adakah ini salah satu daripada pancing undi? Adakah ini salah satu daripada jaminan untuk mahu mendapatkan undi ataupun sokongan daripada orang yang tidak beragama Islam dan berbangsa bukan Melayu? Salah seorang calon gerakan di Pulau Pinang memberi jaminan bahawa
PAS tidak akan bertindak untuk mengharamkan aktiviti perjudian atau menyekat penjualan arak di negeri itu jika PN menjadi kerajaan selepas 12 Ogos ini. Andrew Ooi berkata dasar itu akan kekal selagi gerakan menjadi sebahagian daripada komponen PN dan gabungan itu diberi mandat menjadi kerajaan Pulau Pinang. Orang kata kalau gelombang hijau datang ke Pulau Pinang, mereka iaitu PAS akan haramkan judi, haramkan arak, haramkan semuanya. Tetapi kata beliau ini bukan lagi mengenai gelombang hijau, ini kehendak semua rakyat. Rakyat mahu berubah, perubahan yang boleh menjadikan negara kita hebat semula, kata Ooi yang bertanding mewakili PN di Dun Paya Terobong. Saya boleh beri jaminan kepada semua orang di sini bahawa selagi gerakan berada dalam PN, saya boleh memberi jaminan kepada semua tidak ada pengharaman perjudian atau pengharaman arak di sini, tegas beliau lagi. Gelombang hijau adalah istilah yang merujuk kepada peningkatan sokongan pengundi Melayu Islam kepada PAS dan Perikatan Nasional semasa PRU 15 pada November tahun lalu. Bagaimanapun, PAS menolak istilah tersebut dan menganggapnya sebagai cubaan musuh politik mereka untuk menimbulkan ketakutan dalam kalangan pengundi bukan Islam. Bercakap semasa menyertai forum mengenai pilihan raya anjuran Malaysia kini di Georgetown, Pulau Pinang malam tadi, Ooi sebelum itu ditanya mengapa pengundi muda negeri itu perlu memberikan sokongan kepada PN dan jika dia yakin gabungan itu sesuai menjadi kerajaan di negeri yang ramai masyarakat bukan Islam. Bagi saya secara pribadi, terdapat banyak naratif yang dimainkan oleh ahli politik, katanya menjawab soalan moderator forum ke Sudrahagaran Stanley yang juga timbalan Ketua Pegawai Eksekutif C4 Center. Kata Ooi, tindakan hanya seorang individu tidak boleh dianggap mewakili keseluruhan sesebuah parti. Sementara itu, Ooi mempertahankan tindakan Menteri Besar Sementara Kedah iaitu Muhammad Sanusi Maknor untuk tidak lagi memperbaharui lesen kedai judi mulai di negeri terbabit sejak 1 Januari lalu. Biar saya jelaskan kepada anda semua mengapa Sanusi mengharamkan perjudian. Kerana semasa wabak COVID-19 itu semua rakyat menderita. Kemudian apabila wabak itu semakin pulih, golongan B40 cuba mendapatkan harapan baru dengan meletakkan wang mereka dalam Magnum Kuda Toto, katanya merujuk kepada rangkaian kedai judi berlesen. Justru kata Ketua Penerangan Pemuda Gerakan Pulau Pinang itu lagi, golongan terbabit menggunakan sejumlah wang yang besar untuk cuba mendapatkan wang melalui judi. Sanusi pula katanya menerima banyak aduan bahawa mereka menggunakan wang keperluan harian untuk kegiatan tersebut. Jadi, dia membuat keputusan yang sukar demi kebaikan rakyat dengan tidak memperbaharui lesen, katanya. Selain Ooi, turut menjadi panel forum tersebut ialah bekas ahli Parlimen Batu Kawan, Kasturi Pato dan Ketua Penerangan Muda Pulau Pinang, Daniel Abdul Majid. Mereka antara lain membincangkan kecenderungan pengundi muda berdasarkan dapatan corak pengundian pada laporan interaktif terbaru Malaysia kini yang menggunakan data PRU ke-15 untuk menganalisis corak pengundian berdasarkan kumpulan umur. Pada pilihan raya negeri PRN kali ini, gerakan bertanding di 36 daripada 245 kerusi bagi mewakili Perikatan Nasional di seluruh negara. 19 daripadanya berada di Pulau Pinang. Ooi berkata gerakan menyasarkan untuk memenangi sekurang-kurangnya 6 kerusi untuk menyumbang kepada 21 kerusi yang diperlukan bagi mendapat majoriti mudah di Dun Pulau Pinang. Baki 15 kerusi lagi diharap dapat disumbangkan oleh 2 lagi parti komponen PN, iaitu Bersatu dan PAS. Inilah cara kami gerakan memastikan kami ada suara untuk menghentikan apa jua jenis keputusan kerajaan negeri, kata beliau. Kalau kami keluar dari PN, mereka PAS dan Bersatu tidak akan dapat membentuk kerajaan lagi, katanya. Ditanya sama ada gerakan boleh memainkan peranan sebagai rakan setara PAS dan Bersatu dalam PN, Ooi berkata, dia yakin dapat mencapai keadaan tersebut, terutama selepas meletakkan Presiden Parti terbabit iaitu Dominic Lau di Dun Bayan lepas walaupun ia menjadi tumpuan PAS. Jadi kami dalam Perikatan Nasional tidak setaraf, kami gerakan tidak akan mendapat kerusi.
Jika kami dalam PN tidak setaraf, kata beliau, kami gerakan tidak akan mendapat kerusi bayan lepas. Kalau kita mahu melakukan sesuatu, kita perlu berdiri teguh sebagai gerakan. Kita semua setaraf, katanya. Walau bagaimanapun, Anda pasti sudah mengetahui bahwa gara-gara kerusi bayan lepas, wujudnya konflik yang amat besar antara PAS dan juga gerakan baru-baru ini. Sehingga kan Presiden Parti Gerakan Dominic Lau telah pun dihalau atau tidak dikehendaki berada di dalam ceramah PAS di satu ceramah di PNBS. Dan dalam laporan terkini, PAS mengakui dan meminta maaf insiden menghalau ataupun menegah daripada Presiden gerakan itu menyertai. Dengan alasan, Taqiyuddin kata, mereka PAS sepatutnya memberi layanan yang terbaik kepada pemimpin gerakan tersebut. Lebih-lebih ialah Presiden. Kata beliau, itu adalah bukan akhlak yang baik apabila tidak menyambut tetamu, kata beliau. Namun, orang yang telah dilihat dalam video yang mengatakan telah pun menegah ataupun cuba menghalau Dominic Lau tidak memberikan apa-apa komen. Dia hanya menjawab no comment ketika Malaysia Kini bertanya tentang soalan ataupun apa komen beliau apabila PAS memohon maaf terhadap gerakan. Saudara, sebelum kita berpisah, apa pendapat Anda dengan isu dan jaminan daripada gerakan ini bahawa judi arak tak diharamkan di Pulau Pinang jika PN menang? Apa pula komen daripada PAS selepas ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.